Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Bersama kita ni Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jawharatul Tauhid ni yang baik syair sebenarnya oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Cuma dia disyarah oleh Syekh Bajuri lah dalam Tuhfatul Murid, syarah Jawharatul Tauhid lah. Cuma kita ni nak kata dia terjemah laka syarah Jawharatul Tauhid tu tidak semua, tapi dia berpandu kepada Jawharatul Tauhid, Tuhfatul Murid lah, syarah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri lah. Jadi ada benda-benda yang tidak boboh tu kerana semua tu detail sangat lah. Jadi untuk keperluan masyarakat cukup lah ni lah. Jadi bab ke-78 ni kita ni. Okey, lepas kita bincang tentang mubasyirin bil jannah ni, orang yang diberi berita gembira tentang di syurga ni. Sahabat-sahabat tu kita nak bincang pula tentang ahli Badar, ahli Ahad dan ahli Bai'atur Ridwan ni. Tu sahabat kelas paling tinggi sekali, sahabat 10 orang ahli syurga tu dah kita kata dah. Lepas tu kita akan pergi pada ahli Badar, lepas tu ahli Ahad, lepas tu ahli Bai'atur Ridwan ni. Semua ni diberi berita syurga lah, diberi berita gembira dengan syurga dah. Setelah mubasyirin bil jannah adalah ahli Badar, ahli Ahad dan ahli Bai'atur Ridwan. Nazam syair dia. Fa ahlu badrin al-azim fa ahlu badr al-azim asyani fa ahlu uhud fa bi'at ridwan. Maka ahli Badar yang agung perkaranya, lantas ahli Ahad Uhud, lantas ahlul bai'at ridwan. Lepas 10 orang dijamin syurga tu, dia ada lagi ahli Badar. Lepas tu yang seterusnya ahli Uhud, yang seterusnya ahli Bai'atur Ridwan. Ni peringkat-peringkat dia lah. Darjat dia, pangkat dia sahabat ni. Perkataan musannif pengarah syair ni lah dah. Jawharatul Tauhid ni. Fa'alul Badrin artinya adalah orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Maka martabat mereka ini mengiringi kelompok 6 yang terakhir dari 10 orang yang mubasyirin bil jannah. Dah. Okay, inilah peringkatnya 4 orang. Lepas 4 orang tu 6 orang, jadi 10 dah. Lepas tu baru pergi kepada ahli Badar dah. Dan tidak ada perbezaan antara ahli Badar yang mati syahid yang jumlahnya 14 orang. 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansar. 6 Muhajirin, 8 Ansar mati dalam perang Badar dah. 6 Muhajirin, 8 Ansar, dan atau mereka tidak mati syahid. Jadi peringkat darjat mereka sama lah. Mati syahid ke, atau mati syahid ke, 313 orang tu, semua ni dia ada peringkat yang tinggi, darjat yang tinggi lah. Di dalam As-Siratus Syamiyah disebutkan bahawa Badar adalah satu desa Qaryah yang Qaryah yang terkenal, berjarak sekitar 4 marhalah dari Madinah. 4 marhalah jauh ke atas dah. Lepas tu dari mana? Pasukan Muslim di dalam perang Badar itu berjumlah 317 orang. Dan dalam satu riwayat dikatakan 313 orang. Ada 2 riwayat lah. Riwayat ini diperkuatkan oleh satu keterangan bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk menghitung mereka, lantas beliau diberitahukan bahawa jumlah mereka adalah 313 orang. Maka bergembiralah beliau berkata, ini adalah jumlah pasukan Talut. Serupa dengan pasukan Talut lah. Pasukan Talut ni adalah Jalut, raja yang zalim, yang menganiai tentera yang ganas. Dia berlawan dengan tentera Bani Israel tu. Jadi tentera Talut lah dah. Talut tu sikit, 313. Asal 1000 juga dah. Dan bersama pasukan Muslim hanya ada 2 ekor kuda saja. Satu milik Miqdad bin Aswad, dan yang satunya lagi milik Zubair bin Awam. Ada 2 kuda saja.
dari 313. Dan dalam riwayat sebahagian ulama disebutkan ada 3 ekor kuda dan 70 ekor unta. Ini riwayat lain lah. Sedangkan jumlah pasukan musyrikin ada 1000 orang dengan 100 ekor kuda dan 700 unta. Dan pasukan musyrikin berjaya mendahului ke Sungai Badar. Musyrikin sampai dulu dah. Lalu mengelilingi sungai itu hingga orang Muslim tidak dapat sampai ke sana. Maka mereka diserang haus. Dan sebahagian besar mereka pada pagi harinya menjadi junub. Maka mulailah syaitan membuat was-was pada sebahagian mereka. Dan berkata, engkau menyangka bahawa dirimu ada di atas kebenaran dan padamu ada Nabi Allah. Dan bahawasanya kamu semua adalah wali-wali Allah. Sedangkan pasukan musyrik benar-benar telah mengalah kamu atas sungai Badar. Dan kamu semua diserang haus dan melakukan solat dalam keadaan berhadas dan berjunub. Dan para musuhmu tidaklah menunggu hak kecuali agar kehausan yang menimpamu untuk memotong leher-lehermu dan menghilangkan kekuatan-kekuatan, lantas mereka pun akan memberikan hukum padamu sebagaimana saja yang mereka suka. Ada syaitan hasud lah. Tahulah riwayat ini kuat setara mana riwayat sirah lah. Maka Allah segera mengirimkan hujan lebat hingga ada air dan alirannya dapat terbentuk sebuah lembah. Maka mereka pun mandi dan minum sepuas-puasnya dan haiwan mereka pun ikut minum juga. Demikian juga tempat minuman yang sudah kosong mereka isi dengan sepenuh-penuhnya. Asal-asal tak ada air, tidak ada air dah. Dan ketika hujan sudah menjadi rintik-rintik, Rasulullah melakukan salat di bawah sebuah pohon hinggalah ke pagi hari. Habis semaya, tak berhenti lah. Di pihak lain, para sahabat sibuk membuatkan Nabi SAW sebuah arish, yakni kemah untuk tempat berteduh yang setelah siap ditempati bersama dengan Abu Bakar, dan di luar arish, di luar kemah ada Sa'ad bin Mu'az melakukan penjagaan dengan berhunuskan pedang. Nabi SAW terus-menerus berdoa dengan penuh tadarruk dan khusyuk, sehinggalah beliau berkata, Allahumma in tahlik hadhil asabah al-yawm la tu'badu fil ard. Allahumma anshiduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in zaharu ala hadhil asabah zaharu syirku wa la yaqumu lakad din. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan muslim hari ini, maka tidaklah engkau akan disembah di muka bumi. Ya Allah, aku peringatkan engkau akan janji dan ancamanmu. Ya Allah, jika mereka dapat mengalahkan pasukan muslim ini, maka terang-teranganlah perbuatan syirik dan tidak akan tegak satu agama pun bagimu. Nabi doa gitu dah. Berulang kali Nabi doa gitu. Nabi memang doa sungguh-sungguh lah. Bukan memang sungguh-sungguh doa. Lantas beliau solat 2 rakaat, dan paling banyak beliau ucapkan di hujung sujudnya ketika itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Beliau berulang-ulang menyebutnya dalam keadaan sujud sehingga selendang beliau terjatuh ke tanah kerana banyaknya berdoa. Tak kabar ingat doa sampai jatuh selendang gitulah. Maka Abu Bakar pun menemuinya dan berkata, Ya Nabi Allah, cukuplah engkau berdoa kepada Tuhanmu, kerana sungguhnya dia pasti akan meluluskan bagimu, akan menunaikan. Itulah doa Nabi dah. Akan apa yang telah dia janjikan. Dan pasti Allah akan tunaikan janji dah. Kemudian Rasulullah SAW melibatkan diri dalam peperangan yang sengit dan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk bertempur dengan berkata, tampillah kamu semua untuk beroleh syurga yang lebarnya adalah seluas langit dan bumi. Nabi beri berita gembira gitu dah. Tampillah kamu semua untuk beroleh syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Syurga tu hebat. 313 lah apa ya? 1000 dah. Maksudnya 3 kali ganda lah. Pada waktu pasukan musuh mulai kelihatan berbahaya, para pasukan muslim menjauhi Rasulullah, hingga beliaulah yang menjadi sasaran terdekat dari kaum musyrikin. Maka melihat situasi demikian, Rasulullah segera mengambil segenggam batu kerikil sambil berkata, Syahatil wujuh, semoga jelit wajah-wajah itu. Ya Allah, gentarkanlah hati mereka serta goncangkanlah pendirian-pendirian mereka. Maka lempar itu mengenai mata sekalian mereka dan mereka pun segera melarikan diri. Dan Rasulullah bersabda, Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna al-dubur. Benar-benar akan dikalahkan semua pasukan itu dan mereka akan berpaling ke belakang. Dalam perang Badar itu 70 pasukan musuh berhasil ditawan dan 70 pemuka mereka mati terbunuh. Seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Rabi'ah, kepala-kepala musyrikin ni, Quraisy mati masa perang itu. Dan yang menyertai kaum muslimin dalam peperangan itu adalah 70 jin dan 33,000 malaikat. Dia kata, tak tahu lah ni riwayat mana ni. Malaikat tahu jin tak tahu lagi tak. 70 jin dan 3,000 malaikat yang datang berurutan. Sebahagian mereka mengikut sebahagian lain. Kemudian jumlah itu bertambah menjadi 5,000.
Lantas semua malaikat itu merupakan diri dengan laki-laki yang putih di atas kuda yang berbelang, yakni hitam putih. Serba-serba mereka pun berwarna putih dengan hujung-hujung terjulur di antara bahu-bahu mereka. Dan menyertai kaum musyrikin adalah iblis yang merupakan dirinya dengan Suraqah bin Malik. Dan besertanya ada sebuah bendera. Iblis berkata, tidak ada manusia dapat mengalah kamu hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolong bagimu. Maka tak kala datang Jibril dan malaikat-malaikat lainnya, iblis itu pun menarik diri dari ucapannya dan berkata, mula dia kata dia pujuk, dia pujuk semangat pokok kafir tak ada dah. Pamu dah menang tak ada iblis kalah ke mana. Lepas tu dia nampak Jibril pun dah. Iblis nampak Jibril, malaikat-malaikat. Dia kata, "Gapa? Sungguhnya aku berlepas diri darimu, sungguhnya aku dapat melihat apa-apa yang kamu semua tidak lihat." Dan dia berkata, "Ya Allah, aku peringatkan engkau bahawasanya aku adalah di antara orang ditangguhkan." Jadi dia menyerah ke Tuhan. Dia ni diberi tangguh jangan mati, tak ada. Berkata Ibn Abbas, dan para malaikat itu tidaklah pernah berperang kecuali pada perang Badar. Akan tetapi mereka selalu hadir pada setiap peperangan melawan kaum kufar hingga hari kiamat untuk berbanyak kebilangan kaum muslimin. Cerita ni banyaklah masa perang Afghanistan dengan apa? Afghanistan dengan Rusia pun banyak cerita-cerita yang orang kafir, orang Rusia tu nampak ramai Islam. Kemudian apa-apa yang dituntut oleh pembicaraan nazim. Nazim ni itulah orang-orang yang buat nizam, iaitu buat apa? Syair tu dah. Berupa keadaan khalifah yang 4 berserta kelompok 6, jadi 10, yang merupakan pelengkapannya dari 10 sahabat adalah lebih utama dari para malaikat yang menghadiri perang Badar. Maksud gitu dah. Mahmud atau terbawa atas malaikat yang bukan termasuk pimpinan. Berdasar keterangan yang telah terdahulu di mana pemimpin-pemimpin mereka adalah lebih utama dari awamul bashar. Yakni pemuka-pemuka golongan manusia seperti Abu Bakar dan Umar lah. Lebih utama daripada orang-orang awam, manusia biasa lah. Kemudian para malaikat yang menghadiri perang Badar adalah lebih utama dari yang tidak menghadiri perang Badar. Malaikat lah yang menghadiri perang Badar lebih baik daripada malaikat tak hadir, kata dia. Dan sesuai dengan kias, maka dikatakan juga seperti yang demikian pada sekalian mukmin bangsa jin. Perkataan musannif dengan al-azim syani adalah sifat bagi perang Badar dari segi ghazwahnya, yakni penyerangan yang terjadi padanya. Al-azim syani ni maksud dia agung perkaranya lah. Al-azim tu agung, syani perkaranya lah. Jadi peperang yang terjadi padanya lah segi perkara. Maka dikecualikan 2 ghazwah Badar yang lain. Kerana sungguhnya ghazwah Badar itu ada 3 semua sekali. Yang pertama, tidak terjadi pertempuran kerana ghazwah itu adalah untuk mencari seseorang yang telah menyerang binatang-binatang ternak kota Madinah. Dan orang Muslim keluar mencarinya tapi tidak mendapatkannya, pakai hilang gitu. Yang ketiga, Abu Sufyan bersama Nabi SAW telah sama-sama berjanji untuk berperang di Badar. Namun Abu Sufyan mengundurkan diri ketakutan tak jadi perang. Dan yang kedua, itulah ghazwah Badar yang agung kerana hadirnya para malaikat dan jin bersama orang muslimin. Saya pun tak tahu dia buat jin. Malaikat tu raja dengan anak jin. Tak apalah. Berkata musannif dengan fa'ahlu Uhud adalah dengan mendarjikan Hamzah, yang ini tidak melafazkannya. Hamzah tak lafaz ni fa'ahlu Uhud. Yang tidak melafazkannya dan mensukukan dal menjadi Uhudin. Mati asal Uhud, kata-kata Uhudin kerana wazannya. Asal Uhudin jadi Uhud, gitulah. Uhud adalah gunung yang ada di Madinah. Berarti dari perkataan musannif itu bahawa ahli ghazwah, ahli perang, ghazwah ni perang dah. Ahli ghazwah Uhud, ahli perang yang terlibat dalam perang Uhud, darjat mereka itu mengiringi darjat ahli ghazwah Badar. Lepas darjat tinggi sahabat yang darjat tinggi yang terlibat dalam perang Badar, sahabat yang pangkat seterusnya ialah sahabat yang terlibat dengan perang Uhud. Dan yang dimasukkan adalah orang Muslim yang menghadiri perang Uhud. Itu baik mereka yang mati syahid seperti yang 70 orang ataupun yang tidak mati syahid. Dan jumlah dari ahlu ghazwah Uhud yang terlibat perang Uhud ni adalah 1000 orang. Yang di antaranya terdapat 300 orang munafik yang tidak jadi pengikut peperangan kerana dipujuk oleh Abdullah bin Abi Salul. Jadi
Perang Uhud ni 1,000 orang benar. Terdapat 300 munafik. Dah. Jadi dia klik 300 700 ni jadi 700 lah sebenarnya yang terlibat perang Uhud dah. Sedangkan pasukan musyrikin berjumlah 3,000 orang. Di dalam pasukan muslimin terdapat 50 orang yang khusus melempar dengan batu, yakni ar-rumat. Dia pekor batu ya. Dan Nabi SAW telah menjadikan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinannya dan berkata, lindungilah punggung-punggung kami, tetaplah pada tempatmu ni. Dia suai ikut belakang dah. Suai ikut belakang ataupun dia suai ikut lain. Sisi organ ni menyebabkan dia boleh jaga tentera Islam. Teknik perang dah. Jadi ada 50 orang bahagian ahli atasnya. Kata pekor batu ada kata pemanah, pasukan pemanah benar dah. Allah Alam lah. Maka tak kala perang selesai bergolak, kaum muslimin segera berlari menjar harta-harta perampasan. Bahasa dia pergi-pergi tu nampak orang kafir lagi je. Orang kafir pun taktik juga. Jadi pok dia orang pasukan pemanah ni turun lah. Kerana nampak harta rampasan pergi lah. Ghanaim. Bila itu pasukan pelempar pun berkata, nampak orang apabila orang kafir lagi tu harta rampasan tu nampak tinggal. Dah. Hal pasukan pelempar berkata, para sahabatmu telah berhasil mengalahkan musuh, maka apakah yang hendak engkau tunggu lagi? Maka berkatalah pemimpin mereka, apakah kamu semua telah lupa terhadap ucapan Rasulullah SAW? Mereka berkata, demi Allah kami mestilah mendatangi orang itu agar mendapatkan harta rampasan perang juga. Nak harta rampasan perang. Maka mereka pun segera ikut mengambil harta rampasan perang tersebut dan mentakwil ucapan Rasulullah itu bahawa yang dimasukkan adalah selama perang masih berkecamuk. Maksudnya ni Nabi suruh jaga ni masa tengah pergi, dia habis pergi dia boleh ambil dah bagi dah. Sedangkan Nabi tak biar lagi dah. Logat tunggu dah. Tak kala mereka mendatangi anggota pasukan lain yang sedang mengutip harta rampasan, kembalilah pasukan kafir itu kepada mereka dan perperangan berkobar kembali. Dia ambil harta perang tu, orang kafir ni hak tadi nampak lagi, undur balik mari pula sekarang dah. Dan pada waktu itulah Iblis membuat dosa-dosa bahawa Muhammad telah terbunuh. Jadi orang dengar dah. Ada orang kata Nabi Muhammad meninggal dah. Maka korban di pihak pasukan muslimin adalah 70 orang. Sedangkan dari kaum kafir sebanyak 20 orang lebih. Ada dikatakan bahawa korban itu dari mereka pun 70 orang juga. Ada kata gitu juga. Dan antaranya adalah Ubay bin Khalaf yang dibunuh oleh Nabi SAW sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Dan Nabi tidak pernah membunuh yang lain selainnya. Jadi Nabi pekor. Kena sipih je. Abdullah bin Ubay kena tekuk sipih. Duka tu. Ubay bin Khalaf takut. Asal Nabi pernah janji. Nabi kata Nabi akan bunuh Ubay bin Khalaf ni. Jadi dia takut. Dia kata dia mati dia takut dah. Dia pun lagi-lagi dah. Lepas tu mati sungguh lah. Mati lepas 2-3 hari lepas tu. Pada peristiwa Uhud itu Nabi SAW memakai 2 buah baju besi. Lantas beliau ingin naik ke sebuah batu besar. Namun mengalami kesulitan, maka membongkoklah Talhah hingga beliau dapat naik ke atas batu besar itu. Nabi pakai 2 baju besi. 2 baju besi. Bukan Nabi pakai jadah tawakal gitu dah. Lepas tu naik atas batu besar dah. Tapi sukalah. Maka membongkoklah Talhah hingga beliau dapat naik ke atas batu besar itu. Dan pada ketika itu Talhah sudah terkena dengan 75 jenis luka, mulai dari tikaman tombak, pukulan pedang dan lemparan anak panah serta terputus jari tangannya putus. Ini Talhah lah. Dan bersabda Rasulullah SAW, sungguh telah diwajibkan syurga bagi Talhah. Dan Sayyidina Hamzah mati syahid dalam perang Uhud itu kerana tikam dari belakang oleh seorang budak suruhan bernama Wahsy dia. Wahsy ni pekor, lembek kena dah. Wahsy ni itulah kerana ada janji nak bebas hamba dia. Jadi dia pun itulah lepas tu masuk Islam dah. Dan wajah Rasulullah SAW terluka serta salah satu gigi beliau pecah akibat lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. La'anahumullah. Maka sebagai kutukan Allah setiap keturunannya ialah selalu rongak dan busuk bau mulutnya. Itu dikatakan gitulah. Dan juga 2 pecahan baju besi mengenai bahagian, tak tahu betul ke doa ni nak. Dan juga ada 2 pecahan baju besi mengenai bahagian atas dari Rasulullah dan menancap dengan sangat dalamnya. Maka Abu Badah berusaha mengeluarkan kedua pecahan itu hingga tertanggal giginya. Jadi ada hak melekat pada pecah dah. Jadi dicabut Abu Badah ni pun gigi dia cabut dah. Maka dia lah sebaik-baik manusia rongak. Lepas tu jadi rongak gigi dia kena cabut benda yang melekat pada baju besi Nabi lah.
Perkataan musannif dengan fabai'atur ridwan. Habislah cerita pasal peribadatan dah. Cerita peribadatan setakat tu. Banyak lagi cerita panjang dah, tapi ada setengah tu riwayat tidak kuat dah. Perkataan musannif dengan fabai'atur ridwan maksudnya adalah ahli bai'atur ridwan. Ahli orang-orang terlibat dengan janji di bawah pohon bai'atur ridwan. Dah. Maka darjat mereka mengiringi darjat ahli ghazwah Uhud, ahli perang Uhud lah. Sebabnya dinamakan demikian adalah kerana firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin. Jumlah daripada ahlul bai'atur ridwan adalah 1,400 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mereka pada tahun 6 Hijrah untuk berziarah ke Baitul Haram. Dan untuk mengerjakan umrah dan tidak ada senjata bersama mereka kecuali pedang saja dah. Baju besi ke apa tak akal dah. Maka ketika mereka baru sampai di hujung Hudaybiyah, orang musyrik menghalangi mereka memasuki Makkah. Tak boleh buat umrah Maka Nabi pun mengutus Uthman untuk memberitahu para pemimpin Quraisy bahawa mereka hanyalah sekadar berumrah dan bukan untuk berperang. Dan pemimpin Quraisy berkata tidak boleh masuk Makkah tahun ini. Ketika Uthman sedang menemui para pemimpin Quraisy, timbul desas-desus bahawa mereka telah membunuh Uthman. Dan yang menyebarkan hal tersebut adalah iblis. Ada orang kata, kena bunuh dah Uthman dah. Jadi, disebabkan itu, dah. Maka Nabi SAW pun berkata ketika itu, kita tidak akan kembali. Sehingga kita menghadapi mereka dengan peperangan. Dah mati dah. Kalau betul mati Uthman, kita, darah kita pun sanggup tumpahkan untuk bela lah mati Uthman dah. Dia macam Muawiyah, cerita Muawiyah gitu juga dah. Nabi pun sangat mati. Untuk pertahankan darah Uthman dah. Dan orang-orang pun segera dipanggil ke sebuah pohon besar untuk melakukan bai'at atau janji taat setia atas kerelaan menempuh maut. Atau bersedia tidak melarikan diri melainkan tetap sabar menghadapi peperangan sampai mati dia. Maka orang pun menyatakan bai'atnya janji taat setianya pada Nabi SAW atas yang demikian itu. Dan Nabi SAW meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya dan berkata ini adalah dari tangan Uthman. Soalan kalau dikatakan Uthman mati di masa tu, Nabi pun tak tahu dah. Ni awak tangan Uthman soal tangan dah. Terhadap bai'at ini tidak ada yang mengundurkan diri kecuali Al-Jad bin Qais. Dia bersembunyi di bawah perut untanya dan dia memang seorang munafik. Ada seorang ada Al-Jad bin Qais ni tak saya bai'at. Bai'atur ridwan. Ada dikatakan bahawa dia bertaubat dan telah memperbaiki keislamannya selepas itu. Takutlah. Dia takut dah. Kemudian di saat orang-orang sudah semakin mantap hatinya untuk menuntut bela atas perlakuan terhadap diri Uthman, tiba-tiba saja datang berita yang memastikan bahawa Uthman tidak boleh dibunuh oleh kaum Quraisy. Dia masih hidup. Janji tu sudahlah. Janji dah. Tapi tengok-tengok hidup lagi Uthman dah. Maka Nabi SAW melakukan perjanjian damai dengan mereka di atas syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan sebahagian mereka mesti harus memberi rasa aman terhadap sebahagian lain. Jadi sama-sama aman lah. Sama-sama tak serai menyerai dah. Yang kedua, tiap-tiap orang Muslim yang lari dari Madinah ke Mekah tidak akan dikembalikan oleh kaum Quraisy. Lari dari Madinah ke Mekah, orang Quraisy tak atas balik lah. Setiap orang Quraisy yang lari dari Mekah ke Madinah dalam keadaan beriman mesti dikembalikan oleh kaum muslimin. Tapi kalau orang Quraisy lari dari Mekah ke Madinah, dia kena hantar balik. Kerajaan Islam ni, Madinah ni kena hantar balik. Yang keempat, kaum muslimin mesti kembali ke Madinah tahun tersebut dan boleh datang untuk berumrah pada tahun mendatang. Jadi pada tahun 6 Hijrah ke 5 Hijrah. Jadi tak boleh pergi. Dia kena patah balik dan kena buat tahun depan baru boleh buat umrah. Melihat syarat-syarat termaktub dalam perjanjian tersebut, orang Muslim merasa tidak senang hati dan sukar untuk menerimanya. Maka segeralah mereka menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kita mengembalikan, sedangkan mereka tak mengembalikan. Itu pelik je dah. Orang Muslim daripada Madinah ke Mekah tidak akan dikembalikan oleh kaum Quraisy. Orang Quraisy lagi daripada Mekah ke Madinah kena hantar balik dah. Rasa tak adil janji cara ni. Maka bersabdalah Rasulullah, ya, barang siapa yang pergi kepada mereka, maka mudah-mudahan Allah menjauhkannya. Dan barang siapa yang datang kepada kita dari mereka, maka semoga Allah menjadikan baginya jalan keluar. Nabi ni supaya nak ada hikmah lah, Nabi tak kisah.
Maka tidak lama kemudian datanglah Abu Jandal dan beberapa orang lainnya dari Mekah untuk menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menerima dan menyambut keislamannya, namun sesudah perjanjian telah ditandatangani, mereka tidaklah boleh tinggal bersama kaum muslimin. Akan tapi Nabi juga tidak mengharuskan mereka untuk kembali ke Mekah. Mereka boleh pergi ke mana sahaja yang mereka suka. Nabi tak ingat dia dah. Cuma Nabi kata, mu tak boleh lah duduk sini apa sejanji tu. Kalau kena ikat dah, kena atas denu dah. Jadi ikut mula duduk mana-mana pun dah. Tak boleh masuk Madinah dah. Mendengar hal itu, Abu Jandal berserta jemaahnya pergi meninggalkan Nabi dan kaum muslimin lainnya, namun tidak ke Mekah juga. Mereka mengambil tempat di celah-celah bukit dan menghalang para khalifah Quraisy yang lalu-lalang di situ sebagai satu pembalasan atas tingkah laku mereka tidak berperi kemanusiaan. Jadi mereka ni, geng-geng Abu Jandal ni kena sek-sek, kena khianat dah di Mekah kena seksa juga kan. Melihat adanya gangguan yang seperti itu, para pemimpin Quraisy pun merasa bahawa perjanjian nombor 2 dan 3 sudah ditandatangani tersebut sangat merugikan pihaknya juga. Maka mereka pun segera mengirim utusan pada Nabi SAW untuk membatalkan dua syarat tersebut dan memohon agar Nabi SAW segera memanggil Abu Jandal beserta jemaahnya untuk tinggal di Madinah bersama Nabi dan kaum muslimin lainnya, agar mereka tidak lagi mengganggu para kafir Quraisy dari celah-celah bukit sebagai satu tindakan balas dendam. Ya. Jadi ni khianat tengah jalan puak-puak ni. Abu Jandal khianat lah. Abu Jandal nak duduk negeri Madinah betul ni. Sebab ada perjanjian. Lepas tu Abu Jandal pas duduk tengah-tengah jalan tu khianat ke kafilah Quraisy ni, nak nega-nega ni. Nak khianat lah, nak ropok macam-macam lah dah. Disebabkan oleh sebab itu maka kaum Quraisy pun kata batal lah hak nombor 2 nombor 3 dah. Jadi kita boleh klik ikut tak secara lah. Atas balik kau tak secara dah. Jadi Abu Jandal pun terus boleh pergi Madinah lah. Jika berlangsungnya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terkenal kemudiannya dengan perjanjian Hudaybiyah, yang bertindak sebagai jurutulis adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi perjanjian itu gencatan senjata tu dipanggil perjanjian Hudaybiyah. Jurutulisnya Ali bin Abi Thalib lah. Di atas lembar kertas Ali menulis hadza ma salih alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu perjanjian yang telah disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Melihat tulisan itu, para utusan Quraisy berkata, kalau kami menerima bahawa engkau adalah Rasulullah, nescaya tidaklah kami mengusir engkau. Tetapi Ali enggan untuk menghapuskannya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cubalah perlihatkan padaku. Maka beliau pun terus segera menghapuskannya. Nabi penghapus dan berkata, tuliskanlah bagi mereka sebagaimana mereka katakan Muhammad ibnu Abdullah, kerana sungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah dan ibnu Abdullah bin Abdullah lah. Dan setelah itu Nabi berserta kaum muslimin segera melakukan tahallul dengan bercukur dan menyembelih korban serta kembali ke Madinah. Ini perjanjian yang ni dah masuk dia nak masuk umrah ni. Buat umrah lah, boleh buat umrah lah. Tapi nak jumpa ini perjanjian Hudaybiyah, perjanjian ni lah. Perjanjian gencatan saja ni perjanjian Hudaybiyah yang membawa kepada pembukaan Mekah lepas tu dah, kerana orang kafir langgar perjanjian. Itulah cerita tentang ia ada 3 golongan dah. Lepas 10 orang atau 4 orang lah Khalifah Rashidah. 4 orang itu masa Ali, lepas tu tambah 6 orang lagi. Nabi janji syurga jadi 10 orang dah. Lepas tu perang Badar. Perang Badar ni 313 tu lah. Lepas tu perang Uhud. Perang Uhud ni 700 orang lah. Lepas tu barulah Bai'atul Ridwan. Berapa orang tu? Bai'atul Ridwan ni hak janji nak si 400 orang, 400 orang sahabat yang terlibat dengan perjanjian Bai'atul Ridwan, janji hidup matilah untuk membela darah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah kisahnya. Okay, habis itu kita pergi pula yang ke seterusnya, masalah as-sabiqun al-awwalun dan khilaf ulama dalam hal penentuan mereka. Siapakah as-sabiqun al-awwalun? Baik syair itu yang tulis oleh Ibrahim Al-Laqani ni, Jaharut At-Tahid itu bunyi gini.
Yang ke-79 tu syair ni, baik syair ni. Wasabiquna fadluhum nass nass nassan nassan urf. Hadza fi ta'yinihim qad ikhtalaf. Dan orang-orang yang mendahului itu keutamaan mereka telah diketahui dengan nas. Fahamilah ini, dan dalam penentuan mereka telah dipersihkan oleh nama khilaf ni. Siapa dia dah? Artinya, dan orang terdahulu yang masuk golongan pertama, keutamaan mereka dengan makna banyaknya pahala mereka atas yang lainnya daripada orang yang tidak menyekutu mereka dalam sifat ini, tidak bersekutu dah dengan sifat inilah, telah diketahui dari nas Al-Quran. Seperti firman Allah Ta'ala, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan wa radu 'anhu a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim." Dan orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara golongan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan besar. Perkataan musannif pengarah lah, musannif ni dengan fi ta'yinihim qad ikhtalifa. Artinya, dan dalam menentukan siapakah mereka, orang yang terdahulu itu, para ulama bersisih pendapat. Ikhtalifa dah. Menentukan ta'yinihim ni. Abu Musa Asy'ari dan yang selainnya daripada ulama-ulama besar berkata mereka adalah orang yang pernah solat ke arah dua kiblat, yakni Baitul Maqdis dan Kaabah. Inilah pendapat kebanyakan ulama dan dialah yang lebih sah. Kalau kira hak ni kata dah, hak semaya hak dua kiblat ni. Maksudnya peringkat awal lagi Islam Nabi sampai ke Madinah, okey. Dalam masa 18 bulan dah. Semaya tu menghadap ke Masjidil Aqsa lagi masa tu dah. Lepas tu baru menghadap ke Mekah. Jadi orang hak dia masuk peringkat awal, dia menghadap ke Baitul Maqdis lagi, maka orang inilah dikatakan orang as-sabiqun al-awwalun. Ni ke Abu Hasan Asy'ari dan ramalah juga ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi dan segolongan lainnya berkata mereka adalah Ahlu Badar. Itu pendapat kedua dah. As-sabiqun al-awwal ini Ahlu Badar. Berkata Sya'bi mereka adalah Ahlul Bai'atur Ridwan. Sya'bi pula kata Ahlul Bai'atur Ridwan, ramai lagi lah. Maka pendapat-pendapat itu ada tiga, dan yang paling rajih adalah pendapat pertama, iaitu kata dia semaya peringkat awal tu. Dia semayanya menghadap dua kiblat dah. Kiblat Baitul Maqdis, lepas tu baru kiblat Mekah lepas tu dah. Dan diketahui dari pembicaraan Nazim, iaitu orang yang punya syair ni, bahawa pengutamaan tafdil itu, keutamaan tafdil itu ada kalanya dengan mengiktibarkan afrad peribadinya. Kadang-kadang kita kira tubuh badan body tertentu dah. Dan ada kalanya lagi dengan mengiktibar asnaf kelompok dah. Kadang-kadang kita kira kelompok ni dah. Maka yang pertama adalah seperti pengutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sedangkan yang kedua adalah seperti pengutamaan Khalifah yang empat. Kemudian kelompok yang ke-6 sebagai sisa dari 10. Kemudian Ahlu Badar, kemudian Ahlu Uhud, kemudian Ahlu Bai'atur Ridwan. Dan sebahagian dari ahli martabat-martabat ini kadang-kadang masuk pada yang sebahagiannya yang lain. Dan kadang-kadang masuk pada keseluruhannya dah. Ada setengah tu yak kau mula-mula lagi. Siapa kau pergi Baitur Ridwan ada belaka dia dah. Maka kadang-kadang ada dia itu sebagai orang terdahulu, sebagai khalifah, sebagai ahli Badar, sebagai ahli Uhud dan sebagai ahli Bai'atur Ridwan, seperti para sahabat yang empat. Akan tetapi Uthman adalah ahli Badar dari segi pahala, bukan dari segi kehadirannya, kerana Nabi SAW menyuruhnya tinggal untuk menjaga putrinya Ruqayyah yang sedang sakit, yang membawa kepada kematiannya di saat Rasulullah tidak ada di sampingnya. Dan kepada Uthman Rasulullah bersabda, bagimu adalah pahala pasukan pejalan kaki. Uthman ni boleh juga pahala dah. Ada pergi pergi sebab dia mengikut arahan Nabi untuk jaga anak Nabi yang nazak saja. Dan Uthman adalah orang yang beroleh gelaran Zunnurain. Ini pemilik dua cahaya disebabkan perkahwinannya dengan dua puteri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Lepas yang nikah Ruqayyah meninggal tu, barulah nikah Ummu Kalthum, anak Nabi juga. Dan tidaklah pernah diketahui adanya orang yang menikah dengan dua puteri Nabi selain dia. Dia lah nikah sama anak Nabi dah. Dua orang lah. Boleh seorang belakang lah. Yang seterusnya nizam syair yang ke-80, iaitu pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah haruslah ditakwil dah. Perang-perang di antara sahabat ni kita tak boleh terima bodoh gitu dah. Kita sejarah yang pertama kuat tak kuat sekarang dah. Yang keduanya janganlah sampai kita sangka buruk dan sahabat.
Sahihnya Al-Quran, hadis tak cerita. Perbalas heritage kita sahabat. Sejarah cerita dia, hadis tak cerita. Mana nak? Di sejarah ni mungkin ada tokoh tambah ni. Mungkin dia cerita yang tidak jaga benar lah. Mungkin ucapan Nabi dia. Okey, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat mestilah ditakwilnya. Wa awwalit tasyajur alladhi warada in khutta fi wajtanib da al-hasd. Dan lakukanlah ta'wil dia. Wa awwalit tasyajur. Lakukanlah ta'wil terhadap perbantahan. Tasyajur ni perbalahan pergaduhan eh. Syajar alladhi warada yang telah datang keterangannya. Dengan hadis-hadis yang bersama dengan sanad waradalah in khutta fihi, jika engkau memperdalam pembicaraan padanya, wajtanib al-hasadi, dan jauhilah penyakit hasad. Kalau mau belajar detailnya pasal sanak ni bersambung cerita ni, tentu sahih tak sahih cerita ni dah. Lepas tu kena kebaik pula kalau kuat nah riwayat tu dah. Kalau itulah, kalau bincang dah, kalau tidak tersecara dah. Kalau tak, kena ta'wil dah perbalahan di antara sahabat. Dan jahilah penyakit hasad dan kina. Tak kala musannif pengarang ni, kita ni pengarang syair ni dah, nazim ni, telah menyebut bahawa para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik kurun, maka perlulah ia untuk memberikan satu jawapan perihal apa yang telah terjadi di antara mereka, berupa permusuhan yang memberi sangka akan adanya aib, ada keburukan pada hak mereka, sedangkan mereka tidak berterusan dengan sengaja melakukan maksiat, meskipun mereka sendiri bukanlah orang-orang yang maksum. Sahabat-sahabat ni bukanlah sengaja buat dosa dah. Dan mereka ni bukan gitulah manusia juga. Sungguhnya pernah terjadi perbantahan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai keduanya radhiyallahu anhum, dan para sahabat menjadi terpecah pada 3 firqah. 3 kumpulan dah. Firqah pertama, kumpulan pertama adalah firqah yang melakukan ijtihad. Lantas nampak baginya bahawa kebenaran itu pada Ali, maka berperanglah ia bersama-sama Ali radhiyallahu anhu. Firqah kedua juga berijtihad, tetapi yang nampak baginya bahawa kebenaran itu pada Muawiyah, maka berperanglah ia bersama Muawiyah. Sedangkan firqah atau kumpulan ketiga adalah tawakuf, yang ini tidak berpihak kepada mana. Dan para ulama telah berkata, mujtahid yang benar mendapatkan 2 pahala dan yang keliru mendapatkan 1 pahala, dan sungguhnya Allah berserta Rasulnya telah memberi saksi tentang keadilan mereka. Dan kalau salah ijtihad pun dimaafkanlah, dapat 1 pahala juga. Dan masuk daripada menta'wil yang demikian adalah memalingkannya kepada satu tempat yang baik bagi membaguskan prasangka terhadap mereka, terhadap sahabat ni. Kita ta'wil lah. Kita boleh faham cara molek, apa nak faham cara tak molek dah. Cerita ni kita boleh faham macam-macam. Macam politik dah ada benda yang jadi biasa, jadi provokasi. Dulu tak apalah jadi marah. Macam-macam lah dah. Dulu tak lama dah berlaku, tak jadi perkara. Lepas tu dia orang ni naik jadi perkara, sebabnya mentafsirkan prasangka tu tak molek dah. Begitu juga terhadap sahabat ni, kalau kita nak sangka buruk tu boleh lah jadi jahat atas kita lah. Kalau kita nak jaga akidah di sunnah jemaah, kita nak sangka baik pada sahabat. Walaupun nak sangka buruk tu boleh, tapi kerana mereka ni jauh sebanyak pada Islam, kita boleh sangka baik, kita pilihlah sangka baik. Maka tidaklah salah seorang di antara mereka itu keluar dari batas keadilan dengan sebab apa yang terjadi di antara mereka, kerana mereka semua adalah para mujtahid. Kita anggap mereka berijtihad. Macam tak adil lah Muawiyah nak bela Uthman. Tidakkah Nabi dulu siapa nak bai'atul ridwan ni, siapa nak sanggup mati untuk Uthman ni? Tidak pelik lah kalau Muawiyah juga buat buat perkara sama oleh Nabi. Ni Nabi buat ni perjanjian kita hidup semati ni, maka kalau mati Uthman ni, cerita Uthman ni siapa, berita mati Uthman ni, kita sanggup mati nak bela ke darah Uthman dah. Sanggup mati, biar tak tinggal serabut, biar mati habis licin kita pergi pergi dah. Siapa tahap tu nak bela darah Uthman. Tidak pelik lah Muawiyah dia kata nak cari pembunuh tuntut darah Uthman ni, lalu dia berijtihad tu, tak serah, tak letak jarak tega pun dah. Dia takut dia ambil kesempatan oleh golongan-golongan yang sebenarnya berada di pihak Ali. Ada golongan-golongan yang berkhianat lah. Macam perkhianat politik lah. Ada lah dalam pasukan Ali pun ada perkhianat politik. Dia ni jahat walau dalam pasukan Ali lah. Ni masalahnya, bodek bukan main lagi dah. Okey, perkataan musannif pengarang dengan in khutta fi, arti jika diperkirakan bahawa engkau perdalam ke perbicaraan, khutta maksud memperdalamkan bicara padanya, maka takwilkanlah. Kita untuk belajar banyak sangat pasal cerita sahabat atau mana ni, kita kena takwilkanlah dia, dan jangan menjelekkan salah seorang pun di antara mereka ni ahli sunnah jemaah. Ada setengah ni tu
Dia mengaku ahli sunnah, tapi dia kata Muawiyah ni kafir lah, sesat lah. Bukan ahli sunnah tu, tak ada ahli sunnah ni. Kitab ni kitab Mu'tabar Asy'ariyah lah. Mazhab ahli sunnah. Mursi Asy'ariyah ni, Maturidiyah. Tiba-tiba dia mengaku Asy'ariyah yang mahu ke Wahabi bukan main lagi, tapi dia kata Muawiyah kafir lah, sesat lagi apa dah. Tidak betul. Tu bukan ahli sunnah, tu bukan. Hanyalah musannif mengatakan, pengarang ini mengatakan yang demikian kerana seorang tidaklah diperintah untuk memperdalamkan pembicaraan pada apa yang telah terjadi di antara mereka. Kita boleh nak perdalam dah. Kerana sesungguhnya dia bukanlah di antara akidah agama. Bukan perkara yang kita mesti wajib percaya. Tambah riwayat sirah, sejarah ni. Dan bukan pula sebahagian dari kaedah-kaedah ilmu kalam. Kalau kita mengajar akidah secara ilmu kalam ni, tak bincang pun pasal sahabat setapak. Nah, bukan jadi akidah pun. Serta tidaklah dia memberi manfaat pada agama pun, bahkan boleh memberi bahaya pada keyakinan. Boleh jadi rosak akidah, terutama golongan Syiah lah contohnya, ataupun ulama-ulama asalnya ahli sunnah. Terpengaruh dengan tulisan-tulisan Syiah, cerita pasal sejarah ni last sekali jadi Syiah lah, yang main-main dah. Maka tidaklah boleh memperdalamkan pembicaraan padanya kecuali untuk memberi penolakan atas kaum yang fanatik muta'assibin, atau untuk ta'lim, seperti mengajarkan kitab-kitab yang mengandungi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan masalah demikian. Kalau orang taksub tu boleh lalau guna sejarah, tapi gitulah sejarah mana cek kuat setahu mana dah. Adapun orang awam, maka tidaklah boleh bagi mereka perdalam ke pembicaraan padanya kerana kejahilan mereka serta tidak adanya pengetahuan mereka dengan takwil. Mereka tak faham dah. Dia kira sahabatnya dia bodoh dah. Tidak, sahabat ni mustahil. Dia bukannya apa-apa dah nah. Balahkan apa tengah politik. Tidak, dia sahabat ni. Sahabat ni ada sebab lah nak bela Darul Osman. Dia begitulah. Ada. Dan masalah politik ni payah ni. Bukan mudah kita nak ijtihad ni nah. Perkataan musannif pengarang wajtanib da al-hasad, artinya dia tidak akan tinggalkanlah secara wajib akan satu penyakit, yakni penyakit hasad dengki dalam pembicaraan ilmu yang mendalam perihal apa yang telah terjadi di antara mereka. Kalau ada dah sentimen apa tu, mindset dah. Mindset ni sokong ahli ataupun nak peruduh sahabat nak. Jumpa riwayat sejarah kan, pakai sedai molek lah. Pakai sedai molek lah, walaupun ngaji tinggi pun sedai molek jadi karut lah. Jadi semakin anti pada sahabat. Oleh sebab itu kena buat hasad dengki, kena sangka buruk pada orang lain lah. Kita ni macam Imam Ghazali sebut, kalau kita jumpa ketua, anggaplah ketua tu baik pada kita, dia buat amal banyak ni, kita sikit lagi amal. Kalau jumpa budak, anggaplah budak tu tak ada dosa-dosa, kita banyak ada dosa dah. Jumpa siapa-siapa pun kita nak sangka baik pada orang dah. Tambah-tambah lagi sahabat ni, bukan orang kapal lah ni kan. Dah. Dan yang dimasukkan adalah hasad kepada salah satu dari dua kelompok yang beriktikai ni, yang boleh membawa kepada kecenderungan terhadap salah satu pihak di atas rupa yang tidak diredai. Hasad dengki yang dikendaki di sini bukanlah makna asalnya yang ini mengharapkan lenyap nikmat orang lain, akan tapi semata-mata menyakiti dan mencela sahabat ni. Sakiti dan cela sahabat, maka maknanya ketika itu adalah dan jahilah akan pencelaan terhadap sahabat. Tu maksud dia dah. Kita kena tinggalkan hasad dengki ni, kita kena sangka baik pada sahabat. Tak nak tinggal sahabat. Ulama kita zaman dulu pun ada salah silap kita. Manusia nak agama, terpengaruh dengan sufi hak pelik-pelik nak agama tu zaman mereka dah. Mereka ijtihad dengan sedaya upaya dah. Saingi dah ulama-ulama kita dulu dah. Walaupun ada setengah kitab kita tak setuju, pendapat kita boleh kritik biasa dah. Begitu tambah lagi sahabat. Bukan main-main sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di man azahum faqad azani. Faqad azallah wa man azallah yushiku ay ya'khudahu. Takutlah kamu pada Allah, kemudian takutlah kamu pada Allah, atau aku peringatkan padamu akan Allah. Kemudian aku peringatkan padamu akan Allah mengenai hak para sahabatku dan pengagungan mereka. Janganlah engkau jadikan mereka seperti sasaran yang dilempari anak panah. Gitu Nabi kata dah. Gharadan min ba'd. Lalu engkau semua melentari mereka dengan kalimah-kalimah yang tidak sesuai dengan maqam mereka, kerana barang siapa yang menyakiti mereka, maka sungguh dia telah menyakiti atau man azahum faqad azani. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Faqad azallah. Faqad azallah.
Dan barang siapa yang mengikuti Allah maka dekatlah masuk untuk mengazabnya. Waman azallah yushiku ayyakhudahu. Ya ke diazablah oleh Allah dah. Jadi siapa tahap tu Nabi marah orang yang kecil udah pasal sahabat dah. Dalam salah satu riwayat lain, la tasubbu ashabi. Faman sabbas ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqballahu minhu sarfan wala 'adlan. Janganlah kamu semua mencela para sahabatku, kerana barang siapa yang mencela para sahabatku maka tertimpalah dia laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. Tidaklah Allah akan menerima darinya yang fardu dan tidak pula yang sunat. Jangan main-main dah. Cerita pasal Al-Qamah lah, cerita pasal apa sahabat-sahabat besar termasuklah Muawiyah, termasuk Sufyan, Abu Sufyan pun dah. Oleh cerita yang melampau-lampau, cerita Hindun dah. Maka jatuh Utsman lah cerita jatuh Hamzah lah kan. Kononnya tak betul belaka. Cerita kakak ni kita kena cek dulu sanad dia, lepas tu bersangka baik pada sahabat. Wallahu a'lam. Jadi kita kena jaga dah. Kalau kita kata huduh ke sahabat seperti kata huduh pada Nabi lah. Kita kata huduh pada keluarga Nabi dah. Isteri-isteri Nabi kita kata huduh, bermakna kita kata ke Nabi huduh juga dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.